بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين صدق الله العظيم. Bandingan derma orang-orang yang membelanjakan hartanya pada jalan Allah ialah sama seperti sebiji benih yang tumbuh menerbitkan 7 tangkai. Tiap-tiap tangkai itu pula mengandungi 100 biji. Dan ingatlah Allah akan melipat gandakan pahala bagi sesiapa yang dikehendakinya. Dan Allah maha luas rahmat kurniaannya, lagi meliputi ilmu pengetahuannya. Orang-orang yang membelanjakan hartanya pada jalan agama Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang mereka belanjakan itu dengan perkataan membangkit-bangkit pemberiannya dan tidak pula menyinggung atau menyakiti pihak yang diberi, mereka beroleh pahala di sisi Tuhan mereka dan tidak ada kebimbangan dari berlakunya kejadian yang tidak baik terhadap mereka, dan mereka pula tidak akan berdukacita. Menolak peminta-peminta sedekah dengan perkataan yang baik dan memaafkan kesilapan mereka adalah lebih baik daripada sedekah pemberian yang diiringi dengan perbuatan atau perkataan yang menyakitkan hati. Dan ingatlah Allah maha kaya lagi maha penyabar. Wahai orang-orang yang beriman, jangan rosakkan pahala amal sedekah kamu dengan perkataan membangkit-bangkit dan kelakuan yang menyakiti, seperti rosaknya pahala amal sedekah orang yang membelanjakan hartanya kerana hendak menunjuk-nunjuk kepada manusia, riya, dan ia pula tidak beriman kepada Allah dan hari akhirat. Maka bandingan orang itu ialah seperti batu licin yang ada tanah di atasnya. Kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, lalu ditinggalkannya bersih licin, tidak bertanah lagi. Demikian juga halnya orang-orang yang kafir dan riak itu, mereka tidak akan mendapat suatu pahala pun dari apa yang mereka usahakan. Dan ingatlah Allah tidak akan memberi petunjuk kepada kaum yang kafir. Masih lagi kita berada dalam penafsiran suratul Baqarah, surah yang kedua pada juzuk yang ketiga, pada ayat 261 sehingga ayat 264. Ayat-ayat yang kita bacakan ini menjelaskan, menerangkan tentang pahala orang-orang yang membelanjakan hartanya pada jalan Allah, yakni melakukan infak, dan adab-adab bagi mendapat pahala yang sempurna ketika mana melakukan infak atau melakukan sedekah. Allah Ta'ala memulakan firman-Nya dengan berkata, Mathalul bandingan orang-orang
yang yunfiquna amwalahum, membelanjakan harta mereka, fi sabilillah, pada jalan Allah. Kamasali habbatin, perumpamaannya sama seperti satu biji benih. Ambatat, yang menumbuhkan sab'a sanabil, 7 tangkai. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, bagi setiap tangkai itu ada 100 benih. Wallahu yudha'ifu liman yasha', dan Allah menggandakan pahala kepada siapa yang dikehendaki menurut keikhlasannya. Wallahu wasi'un alim, Allah maha luas akan kurniaan, akan pahala, akan ganjaran, lagi mengetahui siapa yang ikhlas, siapa yang tujuannya bagi meninggikan agama Allah, bahkan siapa yang melakukannya dengan riak. Berhubung dengan ayat yang kita bacakan ini, Allah Subhanahu wa taala menggalakkan umat Islam supaya senantiasa menjadikan sedekah sebagai satu amalan, sebagai satu ketaatan, sebagai suatu kemestian dalam hidup mereka. Kalau sebelum ini kita menceritakan kisah Nabi Allah Uzair, kisah Nabi Allah Ibrahim, dan yang mengandungi pengajaran tentang kebangkitan semula. Maka bila Allah Ta'ala menyebut tentang adanya kebangkitan semula, adanya kehidupan selepas mati, setiap manusia akan dibangkitkan pada hari kiamat kelak, mendapat balasan atas perbuatan mereka, maka Allah menyebut satu amalan yang paling besar pahalanya. Supaya nanti kalau kita dibangkitkan oleh Allah sesudah keimanan kita tentang hari kebangkitan, Allah akan memberi pahala yang banyak atas amalan kita ini. Allah tunjuk satu amalan yang kebaikan-kebaikan melimpah akan kita perolehi. Walaupun zahirnya kita nampak seperti kita menghabiskan duit kita, menghabiskan harta kita, tetapi hakikatnya Allah Ta'ala nak jadikan perbuatan menafkahkan harta itu sebagai kemuliaan yang paling tinggi pada hari akhirat kelak waktu manusia dibangkitkan. Turunnya ayat ini, kata Imam Al-Kalbi, diturunkan kepada Uthman bin Affan dan Abdurrahman bin Auf. Adapun Abdurrahman bin Auf, sesungguhnya didatang kepada Nabi SAW membawa 4,000 dirham sebagai satu sedekah. Lalu beliau berkata, yang Abdurrahman bin Auf berkata, kana indi 8,000 dirhamin, saya ada 8,000 dirham. Fa amsaktu minha li nafsi wa li ayali 4,000 dirham. Saya simpan 4,000 dirham untuk diri saya, untuk keluarga saya, perbelanjaan keluarga saya. Wa 4,000 aqradtuha rabbi. Manakala separuh lagi harta saya, 4,000 dirham lagi saya pinjamkan pada Allah. Lalu Nabi SAW bersabda, barakallahu laka fima amsakta wa fima a'taita. Moga Allah memberkati kamu dengan apa yang telah kamu simpan untuk keluarga kamu dan apa yang kamu sedekahkan pada jalan Allah. Di mana Abdurrahman bin Auf, dia ada duit 4,000 dirham waktu itu. Maka 4,000 disedekah, 4,000 disimpan. Artinya dia belanjakan separuh hartanya. Ini kisah Abdurrahman bin Auf. Adapun Uthman radhiyallahu ta'ala anhu, yakni Uthman bin Affan, maka beliau berkata kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, alayya jihazun man la jihazalahu fi ghazwati Tabuk. Siapa yang tak cukup persiapan untuk menyertai perang Tabuk, saya akan menguruskannya. Fajahazal muslimin, lalu dia menyediakan untuk tentera Islam bi alfi ba'irin, 1,000 ekor unta. Dia sedekah 1,000 ekor unta. Bi aktabiha wa ahlasiha, dengan segala kelengkapannya, dengan pelananya, dengan senjatanya. Wa tasaddaqa bi rumah raqiyah, dan dia membelanjakan hartanya bagi membeli perigi. Kanat lahu alal muslimin, untuk diberi percuma kepada orang Islam. Abdurrahman bin Auf sedekah separuh hartanya. Manakala Uthman bin Affan, dia sedekahkan sebagian besar hartanya. Bahkan dia kata, saya sponsor 1,000 ekor unta, 1,000 kontainer unta, umpamanya begitu. Unta tu macam kontainer ni, macam lori kontainer. 1,000 kontainer saya sedekahkan dengan segala kelengkapannya, kelengkapan pelananya, perangnya.
Dan beliau membeli telaga rumah. Disebut sebagai rumah Rakiyah. Telaga rumah yang asalnya milik Yahudi. Beliau membelinya dan sedekahkan kepada kaum muslimin. Lalu Nabi SAW mengangkat tangannya. Berdoa untuk Uthman sambil berkata, Ya Rabb, inna Uthman ibn Affan raditu anhu fardu anhu. Sesungguhnya Uthman bin Affan, apa yang ia lakukan, aku redha padanya, Ya Allah. Maka engkau redhalah kepadanya. Dia buat benda yang baik, aku redha padanya, aku suka, engkau redhalah padanya. Maka sentiasalah baginda sallallahu alaihi wasallam mengangkat tangannya berdoa sehinggalah waktu subuh. Dari malam tu Nabi doa, Ya Allah, aku redha pada Uthman, engkau redhalah pada dia. Aku redha pada Uthman, engkau redha. Sampailah subuh hari. Berarti baginda sallallahu alaihi wasallam begitu menyukai perbuatan sahabat-sahabat ini. Maka turun ayat ini, mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Itu ayat yang ke-261 yang kita bacakan pada malam ini. Kalau kita lihat secara umumnya, Allah Ta'ala menjelaskan pada ayat yang kita bacakan ini tentang kelebihan sedekah pada jalan Allah. Dan jalan Allah tu banyak. Allah anjurkan kita, Allah perintahkan kita supaya bersedekah pada jalan Allah. Jalan Allah tu banyak. Kadang-kadang jalan Allah itu seperti sumbangan kita untuk penyebaran ilmu. Supaya dengan ilmu dapat menghapuskan kejahilan. Dan juga penyakit-penyakit jiwa. Dan juga perkara-perkara yang lain yang memerlukan kepada ilmu. Sebab itu apa yang disebut oleh seorang ulama, nama seorang pendakwah terkenal, Syekh Humaidi. Beliau berdakwah di Afrika, dah telah mengislamkan hampir 11 juta orang. Dia kata masalah beliau ketika mana berdakwah, waktu mana meminta bantuan daripada para jutawan Arab, negara Qatar, negara Saudi, negara Kuwait, negara-negara yang banyak limpahan jutawan-jutawan yang banyak. Kesemua mereka cuma nak beri duit supaya bina masjid. Tak ada pun nak beri duit untuk buat madrasah. Kerana mereka cuma nampak masjid je pahala besar. Nak bina hospital, nak bina itu. Sedangkan dakwah ini, ia bukan sekadar masjid. Masjid itu sebahagian. Segala prasarana-prasarana yang lain yang menjadikan manusia kenal dan ingat Allah. Termasuklah universiti, sekolah. Yang saya katakan orang kita kalau buat bina masjid, insya-Allah. Tapi kalau sistem pendidikan, seolah-olah kita tak bersungguh. Walhal, orang-orang kafir untuk dana pendidikan, kristianisasi mereka belanja ratusan juta lah. Mereka sanggup habiskan duit yang banyak. Untuk memastikan, kerana mereka tahu cara untuk mengkristianisasikan ialah cara pendidikan. Tiba-tiba kita sebahagian umat Islam gagah faham bahawa jalan Allah itu banyak. Bukan sekadar bina masjid. Kata Syekh Humaidi, masalah aku mereka cuma bagi duit buat masjid. Bagi duit buat masjid. Sebab itu disebut tentang akhir zaman, masjid itu banyak. Nabi kata apa? La taqumus sa'ah hatta yatabahan nas bil masajid. Tidak akan berlaku kiamat sehingga manusia cuma berbangga dengan masjid. Masjid besar-besar. Kita bukan kata tak boleh bina masjid, bagus. Ia syiar Islam yang baik. Tetapi bila umat Islam mula salah faham, ataupun mula kita katakan memahami aspek dakwah itu dengan begitu sempit, ia merugikan. Ya, masjid-masjid, Masya Allah, dibina besar. Kiri kanan masjid. Kanan masjid, kiri masjid. Kalau kita berjalan sepanjang jalan, kiri kanan masjid, surau-surau banyak. Tapi untuk pendidikan. Perkara yang penting bagi menghilangkan kejahilan, mengelakkan golongan-golongan yang saya katakan jahil dalam agama, ya kita tidak mengeluarkan belanja yang besar. Sedangkan itu juga jalan Allah. Dan demikian juga untuk membasmi kefakiran. Itu juga jalan Allah. Demikian juga untuk merawat penyakit. Artinya membina hospital-hospital sebelum ia menjadi suatu perkara yang bersifat terlalu eksklusif. Artinya bila hospital-hospital dan rawatan-rawatan ini, kita nampak cuma baik kerajaan ada menyediakan untuk rawatan. Kemudian lawan pada kerajaan swasta. Maka kerajaan dia ada masalah kerajaan ni. Dengan masalah limpahan pesakit yang ramai. Swasta pula dia ada masalah bayaran dia yang tinggi. Dan cuma sebahagian manusia yang mampu. Kedua-dua ni bagus. Tapi perlu ada satu keseimbangan ialah sistem perawatan ataupun sistem perubatan
yang mengambil jalan tengah, yang memenuhi keperluan pesakit dan juga menggunakan ataupun mengenakan kos yang minimum. Maka orang Islam belum kuat untuk mewujudkan satu sistem atau infak untuk perubatan-perubatan. Artinya tak berapa ada kesedaran yang tinggi. Untuk masjid, insya-Allah kesedaran kita tinggi. Sebut je buat masjid. Ada orang memang dia target diri dia setahun sekali dia akan buat masjid. Ada. Saya kenal seorang hamba Allah, dia memang target dia setahun sekali dia akan buat satu masjid. Dia satu benda yang baik, kita puji. Dan ada juga sebahagian yang memang kita katakan bagus menyumbang untuk pembinaan sekolah-sekolah. Tapi untuk sekolah ni saya katakan belum kuat, belum cukup kuat. Apatah lagi dalam bidang rawatan, perubatan. Berapa orang yang sanggup membangunkan hospital-hospital wakaf. Hospital-hospital yang memenuhi keperluan pada pesakit. Bagi mengelakkan limpahan di hospital kerajaan dan juga beberapa masalah teknikal di hospital swasta. Sedangkan tu sebahagian jalan dakwah. Orang Islam perlu melihat dakwah dengan pandangan terbuka. Membuka ufuk yang luas. Bukan melihat pada satu sudut. Sebab itu kata ulama, wasubulullahi kasirah. Jalan-jalan Allah tu banyak. Maka orang-orang yang diilhamkan untuk membelanjakan harta pada jalan Allah, orang ni orang berjaya. Dia bukan nampak satu aspek saja. Dan kesemuanya itu dilakukan infak atas nama jalan Allah bagi mengangkat martabat agama Allah. Sebab itu tuan-tuan, bila di Afrika, masalah kemiskinan di Afrika, maka pendakwa-pendakwa Kristian datang laburkan duit untuk mengkristiankan orang Islam di Afrika. Dan mereka bergerak atas nama rawatan ataupun atas nama hospital, pusat-pusat kesihatan juga untuk mengkristiankan orang Islam. Kerana orang Islam gagal untuk memahami bahawa semua jalan-jalan ini bagi mengangkat agama Allah. Mengangkat agama Allah bukan ceramah je. Dalam sistem pendidikan kita nak angkat agama Allah. Dan sistem perubatan kita nak angkat agama Allah. Dan sistem ekonomi kita nak angkat agama Allah. Dan sistem hiburan kita nak angkat agama Allah. Dan sistem politik kita nak angkat agama Allah. Semua ini bergabung untuk angkat agama Allah yang dikuatkan dengan derma pada jalan Allah. Derma pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ini kelebihan, inilah pahala. Maka Allah dalam Al-Quran menyebut dalam tempat yang banyak supaya kita melakukan infak, melakukan derma kepada jalan Allah Ta'ala. Dengan tujuan apa? Sebagai satu cara untuk kita mencukupkan keperluan manusia. Dan sebagai satu cara untuk menjaga kemuliaan umat Islam. Umat Islam yang nampak mulia kerana agihan rezeki yang seimbang dengan adanya sumbangan para jutawan, para dermawan, berlaku agihan yang seimbang mengangkat martabat umat. Umat Islam nampak hebat. Kerana ada sistem ini, sistem derma, dan saya dah sebut dahulu. Dalam dunia ni tuan-tuan, charity paling besar dalam dunia ialah charity yang dibuat oleh orang Islam melalui sistem zakat. Mengikut kajian, zakat yang dipungut sahaja setiap tahun $500 juta USD. Atau kita katakan $500 million. Kalau kita darat duit Malaysia, 2.5 bilion. Yang dikutip setiap tahun zakat. Ini secara average. Charity yang terbesar di dunia. Itu dalam keadaan umat Islam tak punya kesedaran yang tinggi. Bayangkan umat Islam punya kesedaran yang tinggi, berapa bilion zakat akan dikutip setiap tahun. Berapa bilion dolar. Kemudian zakat ini dibelanjakan, diinfakkan pada jalan Allah dengan jalan yang menyeluruh. Dapat bina universiti terbesar, terunggul di dunia. Dapat membina sistem pendidikan yang paling tercanggih di dunia. Dapat membina sistem komunikasi yang tercanggih di dunia. Dengan zakat tadi. Sebab itu zakat menyelesaikan masalah umat Islam dan umat dunia. Tak ada agama yang menjaga umatnya macam tu. Agama Buddha ke Hindu, dia tak ada sistem zakat. Cuma Islam ada sistem zakat. Tentu itu kutipan, kalau kita sebut kutipan zakat fitrah. Yang saya sebut tuan-tuan 500 juta ni zakat fitrah. Saya tak sebut zakat harta lagi banyak. Yang dikutip bilion. Di zakat fitrah kalau kita kira tuan-tuan, umat Islam ni, katakan umat Islam 1.6 bilion. Kan zakat fitrah semua kena bayar. Semua kena bayar. Kalau seorang bayar $1 je, nilainya $1 katakan, maka 1.6 bilion. Setahun zakat fitrah yang kita nak puasa nanti, kita bayar zakat fitrah. Berapa zakat fitrah tuan-tuan bayar? RM8. RM8 itu kita convert dengan dolar. $1 lah kita kira. Itu memang $1 lebih. $1 kita kira.
Di satu dunia umat Islam keluar $1, kita ada 1.6 bilion. Berarti 1.6 bilion dolar. Kita tolaklah orang tak mampu, orang miskin, bla 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 bla. Semua yang dikutip ialah $500 juta USD. Itu zakat fitrah, bukan zakat kambing lagi. Bukan zakat lembu lagi. Bukan zakat kerbau lagi. Bukan zakat perniagaan lagi. Arti bilion dolar yang dikutip. Lihat, Islam berjaya menyeru umatnya semua bagi mengeluarkan zakat ini. Satu cara, kerana kata ulama, maksud ayat ini iaitu mengeluarkan harta pada jalan Allah bukan sekadar sedekah sunat, termasuk zakat ayat ini, termasuk zakat. Kerana bila seorang keluarkan zakat, dikeluarkan pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala, maka ianya akan tumbuh pahalanya dengan kemuliaan yang banyak. Bila turun ayat tentang kelebihan bersedekah, diriwayatkan oleh Imam Al-Busti dan sahihnya daripada Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, katanya ketika mana turun ayat ini, wallahu yudha'ifu liman yasha, turun ayat 261, kita baca Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, rabbi zid ummati, ya Allah tambahkan lagi kelebihan untuk umatku bila mereka bersedekah. Maka turun ayat, man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu adha'afan katsira, siapa yang memberi pinjam kepada Allah, Allah akan memberikan gandaan yang banyak padanya. Kalau ayat sebelum ini Allah gambarkan 700 kali ganda. Turun ayat lain pula Allah Ta'ala kata akan diberikan gandaan banyak, lebih pada 700. Mungkin 7,000, mungkin 8,000. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam berdoa, rabbi zid ummati, ya Allah tambahkan lagi kelebihan bersedekah untuk umatku. Maka turunlah ayat, innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab, sesungguhnya akan disempurnakan ganjaran orang yang bersabar akan pahalanya tanpa sebarang hitungan. Unlimited. Bila mana orang-orang itu taat, melakukan sedekah, wa imma sedekah tu namanya zakat atau sedekah sunat, maka dia digambarkan ialah orang yang taat, orang yang sabar dalam melakukan ketaatan. Tuan-tuan tahu sabar ni kan ada 3 jenis. Yang pertama, sabar buat kebaikan. Istiqamah, susah ni. Yang kedua, sabar meninggalkan maksiat. Yang ketiga, sabar menghadapi musibah. Kata ulama, sabar paling tinggi dalam 3 sabar ini, sabar buat taat. Sabar buat ketaatan pada Allah, istiqamah. Maka ayat ini turun bila Allah kata disempurnakan pahala orang sabar. Sabar apa? Bukan sekadar sabar dengan musibah-musibah ini, sabar dalam melakukan taat pada Allah. Tuan-tuan, kita dengar kuliah, kita sabar. Walaupun hati kita loncat-loncat, nak ke sana, nak ke sini, sabar. Tahan dulu. Nak ke dapur lah tengok. Macam nak ke dapur je, nak ngunyah-ngunyah. Sabar. Sekejap je, 20 minit lagi. Tuan-tuan, kita rasa nak tidur. Sabar, jangan tidur lagi. Dengar kuliah sampai pagi, sabar melakukan ketaatan. Kita rasa macam, nak bangun lah, nak betulkan tu lah. Sabar, sabar. Orang yang sabar dan buat ketaatan, pahalanya disempurnakan. Maka ini doa baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Ta'ala memberi perumpamaan ini, bahawa umat Islam bila dia bersedekah, gambaran satu biji benih. Tuan-tuan, satu benda yang menarik untuk kita kongsikan, bila Allah Ta'ala menyebut umpama satu biji benih, kemudian biji benih itu dia akan keluarkan 7 tangkai. Sama ada benih itu benih padi, sama ada benih itu benih gandum, sama ada benih itu benih jagung. Maka dia akan keluarkan 7 tangkai mengikut pengkaji pertanian, pakar-pakar pertanian, atau orang Arab panggil mutakhassis ziraah. Ni expert dalam bidang pertanian. Mereka kata memang bila satu benih itu ditanam, dia tak akan keluar sebatang dia. Bahkan dia akan keluar lebih daripada sebatang. Lebih daripada sebatang. Kadang-kadang sampai 40 tangkai. Kadang-kadang sampai 56 tangkai. Kadang-kadang sampai 70 tangkai. Dan setiap tangkai itu mengandungi kadang-kadang lebih daripada 100. Allah beri satu perumpamaan, satu biji benih, dia tak akan keluar satu tangkai. Paling kurang Allah kata, kalaulah 7 tangkai. Bahkan kadang-kadang benih ini boleh mengeluarkan sampai 56 tangkai. Jadi kalau tanam sebiji benih padi, dia keluar cabang, 70, 50, 70 tangkai, 56 tangkai, mungkin 40 tangkai. Dia tak akan keluar satu tangkai je macam gitu. Ni tuan-tuan yang tanam padi cuba tengok balik. Tak pernah tengok Ustaz, kira timbang kilo je. Tak tengok balik macam mana dia tumbuh. Kerana ayat ini menyuruh kita melihat bidang pertanian. Sebab itu ayat ini disebut oleh para ulama tentang kelebihan bertani.
Kerana Allah Ta'ala tak akan beri perumpamaan melainkan benda itu ada kelebihan. Perumpamaan yang Allah sebut di sini perumpamaan seorang petani yang tanam sebiji benih, keluar 7 tangkai, setiap tangkai ada 100 biji benih yang lain. Berarti padi tanam sebiji tadi, keluar 7 tangkai sembulah, satu sembulah tu ada 100, mungkin lebih. Sebab itu Allah sebut mungkin lebih. Maka ini kelebihan bertani. Berdasarkan hadis-hadis yang banyak yang kita akan kongsikan nanti tentang kelebihan bertani. Dan terutama umat Islam, kita kat Malaysia, tanah banyak, ruginya kita tak bertani. Lalu kita biarkan jadi lalang-lalang, kita biarkan dia jadi zoo, mini zoo. Tak ada kita nak usaha untuk bertani. Walaupun kadang mudah je tanam serai, tanam daun pandan, lepaslah buat nasi lemak. Kadang-kadang tuan-tuan tanam 5 puruk, lepaslah buat tom yam. Ni nak 5 puruk pun cari kat pasar. Nak ke pasar pukul 10 pagi baru buka. Padahal nak beli daun tom yam je. Padahal boleh tanam je 5 puruk tu. Padahal nak beli bunga kantan, terpaksa tunggu. Cari parking tak jumpa, melilau-lilau. Cari apa aja? Cari bunga kantang, Ustaz. Allah tanah luas, tanamlah bunga kantang tu. Artinya kita banyak membazir masa. Kalaulah kita tanam benda-benda ni tuan-tuan sekalian, walau dalam Quran sebut tentang kelebihan pertanian. Nescaya kita boleh dapat jimat masa dan sebagainya. Kalau jenis tanam belaka lagi bagus. Kunyit ditanam, lengkuas ditanam. Semua ni tanam belaka. Bagus. Kita tidak mengambil manfaat daripada tanah-tanah yang banyak. Kita cuma rajin bayar cukai tanah je. Cukai tanah rajin bayar. Tapi nak bertani tu Allah. Malah. Bukan sibuk sangat pun. Bukan sibuk sangat. Kuliah pun setengah jam je macam sibuk sangat. Kuliah sibuk. Allah sibuk. Bukan awak kena study. Yang studinya ustaz. Awak cuma dengar je. Balik berkebun lah. Banyak masa. Oh, dia jadi sibuk teruk pada orang lain. Kita lihat, kita kena tengok masa kita yang kita tak manfaatkan dengan baik. Kemudian Allah Ta'ala kata, Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah boleh gandakan pada siapa yang dikehendaki. Wallahu wasi'. Allah luas kurniaannya. Alim, tahu siapa yang sedekah dengan tujuan ikhlas atau tidak. Kemudian Allah menyebut syarat sedekah ni diterima. Tuan-tuan penting tengok syarat ini. Apa kata Allah? Alladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah. Orang-orang yang membelanjakan hartanya pada jalan Allah. Thumma la, kemudian dia tidak yutbi'un, mengikuti sedekahnya, ma'anfaku mannan wala adha, mengungkit. Dan tidak juga dia menyakiti hati orang yang menerima sedekahnya. Siapa yang sedekah dia tak ngungkit, satu. Yang kedua dia tak menyakiti orang yang disedekahkannya, maka baginya pahala di sisi Allah. Bukan sekadar pahala. Kemudian Allah sebut wala khaufun alaihim, tiada kebimbangan atas mereka, walahum yahzanun, mereka tak akan berduka cita. Allah sebut orang-orang yang bersedekah ikhlas pada Allah tanpa ngungkit-ngungkit, tanpa menyebut perkataan-perkataan yang menyakitkan hati penerima sedekah. Kita sedekah, suruh kerja malas, bagi ayat tu. Dah sedekah lah, senyap sudah lah. Kalau kita nasihat tak apa, kita sedekah. Ni kalau aku tak tolong ni mati kering ni, nasib aku sedekah. Ni tak ada kerja lain, minta je. Muka pun muka minta. Dah kita bagi. Bagi-bagi, mulut ni laser. Ada orang kata, Ustaz, mulut dia macam jahat. Tapi hati baik, dia penghulu. Masalahnya Quran kata, kalau mulut jahat, dia habis belaka. Kalau Quran kata tak apa, mulut jahat, asal hati baik. Allah sebut dalam ayat ni, orang yang mulut dia menyebut perkara-perkara yang menyakitkan hati penerima, Allah batalkan pahala dia. Tetapi orang yang bila bersedekah, dia tidak mengikuti dengan sifat ngungkit-ngungkit dan tidak menyakitkan hati penerimanya. Maka apa kata Allah? Allah bagi dia 3 benda. Pertama, pahala yang baik di sisi Allah. Yang kedua, dia tak ada kebimbangan. Dia hilang rasa takut, rasa bimbang, overthinking yang negatif. Bahkan dia tak akan berduka cita dalam hidupnya. Sebab itu tuan-tuan, di antara rawatan la tahzan, jangan berduka cita. Tentang banyak benda tuan-tuan duka cita, banyak Ustaz. Duk fikir anak-anak. Duk fikir bapa anak ni. Dia fikir tentang adik-beradik. Fikir ustaz jiran-jiran. Banyaklah fikir kepala ni dah naik darah dah kita ni. Tuan-tuan, hilangkan kesedihan dengan banyakkan bersedekah. Tapi sedekah yang macam mana? Yang jangan ngungkit-ngungkit. Jangan sebut-sebut. Kerana bila kita sedekah kerana Allah, jangan lagi disebut. Kalau kita sebut, berarti kita tak sedekah kerana Allah. Tuan-tuan, kita dengar satu hadis Nabi SAW.
yang berkait dengan orang-orang yang bersedekah, lalu tiba-tiba mengungkit-ungkit atau kita katakan menyebut-nyebut kebaikan-kebaikannya, sehinggalah menyakitkan hati orang yang menerimanya. Dalam hadis Nabi kata apa? Thalathatun la yanzurullahu ilaihim yaumal qiyamah al-aqul liwalidayhi wal mar'atul mutarajjilatu tatashabbahu birrijal wad-duyus wad-dayuth wa thalathatun la yadkhuluna al-jannata al-aqul liwalidayhi wal mudminul kham wal mannan bima ata. Ada 3 golongan yang Allah Ta'ala tak akan pandang kepada mereka pada hari kiamat kelak. Yang pertama, penderhaka kepada 2 ibu bapa. Yang kedua, wanita yang menyerupai lelaki, tomboy. Yang ketiga, dayus. Dayus yakni suami yang membiarkan maksiat dalam keluarganya. Kita tak sebut dayus lah. Perempuan kita tak panggil dayus. Dayus ini gelaran khas kepada lelaki yang penakut untuk tegur isterinya, anak-anaknya yang buat maksiat. Maka disebut dayus. Jadi kita sebut lelaki dayus, kita tak sebut perempuan dayus. Kita sebut ayah dayus, kita tak sebut anak dayus. Anak kalau tak tegur bapak, dia tak panggil anak dayus. Tapi bapak yang tak tegur anak, dia panggil bapak dayus. Dan dayus ini kata Nabi SAW, Tuhan tak akan pandang dia akhirat kelak. Bolayang dia. Dan kata Nabi lagi 3 golongan yang tak akan masuk syurga. Yang pertama, yang derhaka pada 2 ibu bapa. Yang kedua, orang yang ketagih arak. Yang ketiga, orang yang memberi lalu mengungkit apa yang diberi. Ingat boleh masuk syurga dengan sedekah, tapi duk mengungkit, jadi tak masuk syurga pula, masuk neraka. Baik, lihat ayat selepasnya Allah sebut. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min sadaqatin yatba'uha adha. Perkataan yang baik dan mengandungi kemaafan lebih baik daripada sedekah yang diikuti dengan azab, dengan menyakitkan, dengan mengungkit-ungkit pemberian. Wallahu ghaniyyun halim. Allah Maha Kaya lagi Maha Lembut. Perkataan wallahu ghani memberi suatu kegembiraan kepada orang miskin. Wahai orang miskin, kalaulah pengungkit-pengungkit itu tak nak beri pada kamu, ataupun kamu menolak menerima pemberi daripada yang suka ngungkit-ngungkit, jangan bimbang, Allah tu kaya. Allah akan cukupkan juga bahagian kamu. Allah akan cukupkan. Ustaz kita, Ustaz, memanglah kita susah. Jadi adalah abang-abang tolong, adik tolong. Tapi dia ngungkit kuat, Ustaz, sakit hati. Kadang dia hina saya, hina anak-anak. Dia beri, Ustaz, tapi mulut dia laser. Oh, mulut laser. Orang kata hati dia baik, Ustaz, tapi mulut dia tak tahan. Saya kata tak guna sebut hati baik kalau mulut jahat. Kenapa? Kerana benda tu dikira oleh Allah. Allah kira, sebab tu Allah sebut. Kalau tidak Allah sebut hati jahat. Allah sebut mulut yang jahat. Allah batalkan amalan dia. Contoh, bukankah sebab mulut seorang boleh jadi Islam atau kafir? Kalau orang tu mengucap, dia masuk Islam. Tapi kalau orang tu menghina Islam, walau hati dia baik, dia kafir. Kan sebab mulut badan binasa. Dia dah sebut sebab pulut santan binasa, sebab mulut badan binasa. Jangan kita cuba asingkan mulut dengan hati. Hati baik, mulut jahat. Jangan, dua-dua jahat sebenarnya. Kalau sekiranya hati dia baik, mulut dia pun baik. Mulut dia pun sopan cakap dengan orang. Mulut dia pun ambil kira, mulut dia pun banyak istighfar. Daripada ngungkit-ngungkit nak hina orang yang diberinya. Maka kata Allah, lebih baik mengucapkan kalimah-kalimah yang baik, keampunan, kemaafan daripada sedekah, tapi diikuti dengan kata-kata yang menyakitkan. Wallahu ghaniyyun halim. Kemudian Allah sebut, ya ayyuhalladzina amanu, hei orang beriman, la tubtilu sadaqatikum, jangan kamu batalkan sedekah kamu. Bil manni, dengan mengungkit, wal adha, dengan mendatangkan perkara yang menyakitkan kepada penerima. Kalladzi, seumpama kamu, yunfiku malahu, yang sedekah hartanya, ria'an nas, cuma nak tunjuk-tunjuk pada manusia. Wala yu'minu billah wal yaumil akhir, dan kamu tidak sebenar-benar beriman pada Allah dan hari akhirat. Sebab orang yang riak itu tanda dia tidak benar-benar beriman pada Allah dan hari akhirat. Sebab dia dah tahu riak tak akan dapat pahala. Orang yang ikhlas ini yang benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat. Kerana dia tahu ikhlas, dia dapat pahala. Kemudian Allah Ta'ala menyebut, famasaluhu, bandingan orang sedekah riak, kamasalis Safwan,
macam batu licin. Safwan makna batu licin. Ada nama Safwan, batu licin. Nama Safwan ni. Safwan juga ada makna lain. Salah satu makna Safwan, batu licin. Safwan juga memberi maksud suci, bersih. Daripada Safa, Yasfu, Safwan. Bandingannya seperti batu licin, dipanggil hajarun amlas, kata orang Arab. Ni Safwan pun Arab juga. Alaihi turab, atasnya ada pasir. Tuan-tuan tengok Allah beri satu gambaran. Ni batu licin kan? Atasnya ada pasir. Alaihi turab. Fa'asabahu wabil. Tiba-tiba datang hujan lebat. Wabilun ni hujan lebat. Kita kalau belajar bahasa Arab, matar, hujan. Wabilun, hujan lebat. Fatallun, hujan gerimis. Belajar bahasa Arab pula kita ni. Fatallun, gerimis. Kalau kita sebut dengan perkataan wabilun, hujan lebat, sungguh lebat. Kalau kita sebut matar, hujan. Arab ni ada banyak kalimah. Ya, ada juga dibawa sebagai sifat matar ghazir, hujan yang amat lebat. Tapi disebut satu perkataan saja, wabilun. Atau fatallun, lalu turun gerimis. Baik kata Allah, fa'asabahu wabilun, tiba-tiba datang hujan lebat. Fatarakahu solda, maka tinggallah batu itu licin, tak ada pasir lagi. Tuan-tuan ambil, tak payah tunggu hujan lah. Kalau kita ambil satu batu, tuan-tuan letak pasir, tanya, tuan-tuan boleh jiru air. Bila tuan-tuan jiru air, apa jadi? Pasir-pasir tadi pun hilang, tinggal batu. Itulah umpama amalan kita kosong, tak ada apa. Licin. Yang kita duduk sedekah tu, duduk kerana kita ungkit-ungkit, menyakitkan hati pemberi. Sebab itu kita selalu sebut, waktu mana kita memberi, jangan kita rasa kita lebih mulia daripada yang menerima. Ya benar, Rasulullah kata tangan yang di atas lebih baik pada tangan di bawah. Baik, itu secara galakkan memberi. Tetapi dari sudut jiwa kita jangan rasa kita mulia. Kerana kadang-kadang yang meminta ini, kita katakan, dia memang berada dalam posisi yang memerlukan. Kita dah sebut meminta dan kadang memerlukan tidak salah. Yang salah ialah orang yang jadikan permintaan sebagai pekerjaan. Memang kerja dia minta sedekah, ini salah. Ini akan datang pada hari kiamat kelak dengan wajahnya berguguran. Yang salahnya meminta ialah orang yang memintanya untuk jadi kaya, takasuran. Bukan meminta kerana keperluan. Tapi orang minta kerana keperluan, sebab anak dia ramai, gaji dia kecil, kerana dia timpa penyakit, dia tak dapat kerja bulan ni, kerana sebab itu dan ini, maka dia harus meminta. Dan bila kita nak beri, jangankan sakit hati dia. Jangan sakit hati, jangan hina dia. Beri. Kerana kita mengharapkan pahala di sisi Allah, bukan pahala di sisi dia. Allah mengajar kita memberi dengan penuh adab. Sebagaimana kita sembahyang penuh adab dan akhlak, demikian juga memberi. Maka jangan diungkit, jangan disebut-sebut, jangan nampakkan kita lebih mulia pada dia, jangan. Just beri dan lupakan. Tapi kalau kita beri, kita ungkit, bandingannya pahala tadi hilang semua. Lalu Allah menyebut, la yaqdiruna ala syai'in mimma kasabu. Dia tak mampu memperoleh apa pun kebaikan daripada apa yang diusahakan. Wallahu la yahdil qaumal kafirin. Allah tak beri petunjuk kepada kaum kafir. Tentang ayat ini begitu jelas tentang pengajaran-pengajaran yang boleh kita ambil. Bila secara umumnya Allah Ta'ala menganjurkan kepada kita supaya memperbanyakkan sedekah. Kemudian Allah Ta'ala menganjurkan kepada kita bahawa dari sudut kelebihan pahala sedekah ini bukan sekadar sedekah sunat, termasuklah sedekah wajib. Zakat pun kita dapat pahala tersebut. Ini bagi setengah pandangan ulama tafsir. Dan kalau kita lihat bagaimana setiap kebaikan digandakan dengan 10 kali gandaan. Namun dalam bab sedekah, Allah beri sampai 700 kali ganda. Bukan lebih pada itu, berdasarkan keikhlasan masing-masing. Tuan-tuan, lagi ikhlas kita, lagi besar pahala kita. Kita beri banyak, kita ikhlas, maka Allah akan beri lebih banyak. Kemudian ayat ini menunjukkan tentang kelebihan pertanian. Sebab itu disebut dalam hadis Nabi, ma min muslim yaghrisu gharsan aw yazra'u zar'an fayakulu minhu tayrun aw insan aw bahimatun illa kana lahu sadaqah. Siapa yang tanam satu tanaman kecil atau tanaman besar, lalu dimakan oleh burung atau diambil oleh manusia atau dimakan oleh binatang, melainkan baginya pahala sedekah. Dan setiap sedekah itu digandakan sampai 700 kali ganda. Tuan-tuan bayangkan, tuan-tuan tanam bunga. Bunga tanam. Lalu datang lebah ambil madu. Diambil itu, kita dapat pahala. Tuan-tuan bayangkan, tuan-tuan tanam pokok. Ni kambing pun makan, kita dapat pahala. Tuan-tuan tanam mempelam, datang orang ambil, buah mempelam kita dapat pahala sedekah.
Dan pahala sedekah itu sampai 700 kali ganda. Tak payah sedih lah bom memplang hilang. Ustaz, sedih Ustaz, bom memplang hilang. Orang ambil. Saya dah letak CCTV Ustaz nak tengok siapa ambil. Tak payah tengok-tengok lah. Niat sedekah sudah lah. Takat mempelang sebiji hilang tu. Tak apalah, banyak lagi. Buah kelapa kita orang ambil, tak apa, sedekah. Bukan kita minum air kelapa setiap hari. Sekali minum kelapa ada orang ambil, biarlah dia. Niat sedekah. Binatang, burung makan buah betik kita. Kita tanam betik, Ustaz, kita betik tak sempat makan. Rezeki burung, Ustaz. Alhamdulillah, kita dapat pahala. Ustaz, kalau saya boleh terbang macam burung senang, saya ambil dulu. Burung boleh terbang, makan dulu. Tak apa, rezeki dia. Tapi burung ni tak makan semua betik tu. Dia makanlah sebiji. Yang lain rezeki kita. Maka setiap kita tanam tadi ada pahala. Sebab itu disebut dalam satu hadis Nabi yang lain. Iltamisur rizqa fi khabayal ard. Carilah rezeki di bawah timbunan-timbunan tanah. Bukan cari harta karun, maksudnya bertani. Berkebun. Bukan setengah ulama menyatakan kebun itu ialah fardu kifayah. Dan wajib pada pemimpin memaksa orang Islam, memaksa rakyat supaya dia tanam pokok. Wajib. Bila mana keperluan tadi mendesak. Jadi tuan-tuan, kalau orang Islam faham, kita ialah negeri pertanian. Mengelakkan kita dibebani dengan inflasi yang tidak menentu. Tuan negeri tak mengikut ramalan kalau kita tengok pakar-pakar ekonomi. Iaitu negeri yang terselamat dengan ancaman kebuluran dan kemelesetan ekonomi ialah negeri yang berasaskan pertanian. Sebab pertanian ni tuan-tuan menjadikan kita tak menganggur. Industri-industri kalau kilang tutup menganggur semua kita. Menganggur. Lepas tu orang kata balik tanam jagung. Maknanya salah satu peluang di kerja kita tanam jagung. Artinya kerana bertani tak akan ditutup. Kawan kita kan sebut, balik kampung Ustaz tanam jagung. Bagus. Tapi jangan sebut je. Buat semulalah tanam jagung. Baru kaya. Buat apa tanam anggur Ustaz? Maknanya menganggur. Tapi sebenarnya ialah, akhirnya orang kita akan merujuk kepada pertanian. Pertanian satu industri yang hebat sebenarnya. Industri pertanian. Banyak benda kita boleh buat dengan pertanian. Sebab itu kata Nabi SAW, carilah kekayaan daripada lubang-lubang tanah ni. Khabaya, daripada bawah-bawah tanah. Banyak tuan-tuan, ada harta karun banyak. Tuan-tuan tanam kacang, tumbuh kacang. Betik, tumbuh betik, manggis. Setengah-setengah pokok, tuan-tuan tak payah siram pun. Tak payah siram, tuan-tuan tanam je, lupakan dia. Dia pun membesar. Setengah pokok mungkin kena siram. Tapi banyak pokok-pokok tak payah siram sangat. Tak payah nak jaga sangat. Mudah. Bumi ni Allah limpahkan kekayaan yang banyak. Tapi manusia yang tolak rezeki. Kita tolak rezeki, kita jenis nak makan gaji je. Jenis nak makan gaji, akhirnya kita menghadapi masalah. Kita mencerita tentang pengangguran. Tuan-tuan, kalau kita faham betul Islam, tak ada Islam menganggur. Semua pekerjaan Allah Ta'ala dah bentangkan pada manusia. Laut, percuma ikan. Sila ke laut. Sungai-sungai, percuma ikan. Ni, tanah-tanah, percuma akan tumbuhkan semua. Ia amat pemurah. Ditaburkan benih, dia akan beri pada kita buah. Tanah yang amat pemurah Allah jadikan. Lautnya juga begitu. Dia beri umpan sedikit, datang ikan berat 10 kilo. Lihat rezeki Allah. Tapi ramai orang tak nampak bagaimana Allah Ta'ala memberi rezeki kepada dia. Bagi ini makna umum pada ayat-ayat yang kita bacakan ini. Penafsiran, insya-Allah kita akan sama penafsiran pada besok, kerana ayatnya hampir sama tentang galakkan bersedekah, cuma Allah tekankan tentang keikhlasan. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.